Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada minggu ini dalam segmen Kultum bersama saya, Nabilah Makno. Okay, insyaAllah di kesempatan ini saya akan kongsi sedikit peringatan yang bertajuk tips melakukan hijrah dalam diri. Okay, memandangkan kita masih lagi berada dalam bulan Muharram yang mulia ini, so marilah sama-sama kita cuba teruskan menghayati konsep hijrah dan cuba untuk amal dan juga istiqamah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Okey. Dalam sepotong hadis, Rasulullah SAW bersabda yang bertajuk, yang bermaksud, maafkan saya, tiada lagi hijrah selepas Fathu Makkah, tetapi masih ada jihad dan niat. Okey, daripada hadis ni dapatlah kita faham bahawa Rasulullah SAW sampaikan kepada kita bahawa sudah tak ada lagi tuntutan hijrah seperti mana yang Rasulullah dan para sahabat lakukan, iaitu berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Tapi yang ada adalah hijrah pada niat dan jihad, ataupun perbaiki niat dan jihad. Okey. So daripada hadis ni juga kita boleh faham bahawa keutamaan dan juga ganjaran hijrah itu masih kita boleh rebut, kan. Keutamaan tu masih kekal hingga hari kiamat, kan, melalui cara perbaharui niat dan juga jihad. Okey. So nak memperbaharui jihad kita ni, kita boleh buat dalam semua aspek kehidupan kita, kan. Sebagai contoh, jihad nafsu, jihad pendidikan, harta, ekonomi, politik dan sebagainya, kan. Okay, so di sini saya nak kongsi 5 tips ataupun cara bagaimana nak melakukan hijrah ataupun perubahan dalam diri, kan. Okay, so yang pertama adalah niat yang ikhlas kerana Allah. Okay. Niat ni sangat penting, kan, kerana setiap amal yang kita buat, kita akan dapat ganjaran berdasarkan apa yang kita niatkan. Kalau kita niatkan nak dapatkan sesuatu daripada ganjaran dunia, kita akan dapat, kan. Kalau kita niat kerana Allah, kita akan dapat ganjaran daripada Allah, insya-Allah, kan. Okey, dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya setiap perbuatan bergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa berhijrah kerana dunia yang ingin ia dapatkan atau mendapatkan wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia inginkan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Selain daripada ganjaran, niat yang ikhlas kerana Allah ni sebenarnya boleh menjamin sejauh mana kita boleh istiqamah dalam hijrah kita tu, kan. Kerana kalau kita niat kerana Allah, insya-Allah kita boleh istiqamah. Kerana yang kekal itu adalah Allah, kan. Kalau kita niat selain daripada Allah ataupun apa-apa sebab dunia lah, maka hijrah kita tu takkan kekal lah, kan. Na'udzubillah. Okey. So yang kedua, tips yang kedua adalah bersahabat dengan sahabat yang soleh. Okey, tips yang kedua ni penting, kerana dia adalah salah satu kunci utama lah, kunci utama berjaya ke tak hijrah kita tu, kan. Kerana apabila kita bersahabat dengan orang yang soleh, insya-Allah sahabat itu boleh membantu kita, boleh sentiasa mengingatkan kita untuk sentiasa melakukan kebaikan, kan. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam satu ayat daripada surah At-Taubah ayat 119 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, yakni jujur, iaitu orang-orang yang soleh lah. Ayat ni menunjukkan kepada kita bahawa Allah ni menganjurkan kita untuk mencari lingkungan yang baik, kan, sahabat yang baik, pendamping yang baik, kan. Sebab apa? Hakikatnya hati kita ni lemah, kan. Lebih-lebih lagi waktu kita berseorangan, waktu kita bersendirian, kan. Waktu tu kalau ada cabaran, kan, kalau ada, kita kata, halangan-halangan yang menarik kita untuk melakukan maksiat tu, maka kalau kita berseorangan, kita akan lemah, kan. Maka waktu itulah kita perlukan orang yang boleh menarik kita untuk kembali kepada Allah, kan. Okey.
So seterusnya yang ketiga adalah mencari ilmu. Okey, nak melakukan perubahan ni perlu kepada ilmu kan. Sebagai contoh, kalau kita nak melakukan apa-apa ibadah pun sebenarnya kita perlukan ilmu kan. Kita nak solat, kita nak puasa, zakat, haji dan sebagainya kan. Kita perlukan ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak buat ibadah kan. Begitu juga kita nak buat perubahan ni, kita perlukan ilmu kan. Macam mana nak meninggalkan maksiat, macam mana nak upgrade diri kita, upgrade amal kita yang dah baik kepada lebih baik kan. Kita perlukan ilmu kan. Dalam satu ayat daripada surah Fatir ayat 28, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya hamba yang takut melanggar perintah Allah itu adalah dari kalangan orang-orang yang berilmu. Okey. Dalam ayat ni Allah tak sebut orang yang takut pada Allah tu orang yang beribadah, tidak. Tapi orang yang takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Kerana orang yang beribadah, kalau dia banyak beribadah tapi tak ada ilmu, tanpa ilmu, yang beribadah tu hanyalah fizikal dia sahaja kan. Hati dia tak beribadah pun. Dia beribadah membuta-tuli kan. Tanpa kefahaman kan. Tapi kalau orang yang berilmu, dia ada ilmu, ada pengetahuan dan dia beramal dengan apa yang dia tahu, insya-Allah ibadah yang dilakukan tu memberi kesan kepada hati dia, memberi kesan kepada kehidupan dia kan. Maka sangat penting ilmu kan. Okey, seterusnya yang keempat, bertaubat dan berazam untuk meninggalkan maksiat. Okey, dalam usaha kita melakukan perubahan kan, dalam usaha kita nak meninggalkan maksiat, dalam usaha kita nak memperbaiki diri kita ni sebenarnya bukan mudah kan. Kita akan terpaksa buat pengorbanan dan kadang-kadang kita akan menemui kegagalan kan. Pada waktu tu janganlah kita berputus asa kerana kita masih ada Allah kan. Maka banyakkan bertaubat kan. Banyakkan bertaubat, memohon ampun dan berazamlah untuk tinggalkan maksiat tu dengan keazaman yang kuat kan. Allah sangat suka dan cinta, kasih kepada hamba-Nya yang sentiasa bertaubat kan. Dalam sebuah ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri kan. Allah sangat kasih pada hamba-Nya yang suka bertaubat kan. Seterusnya yang kelima, berdoa agar diberi ketetapan hati dan istiqamah kan. Banyakkan berdoa semoga Allah bagi kita istiqamah dalam melakukan perubahan. Okey, antara doa yang kita boleh amalkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ataupun satu lagi doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga dengan doa ini Allah bantu kita untuk kita sabat, untuk kita istiqamah, kekal berada dalam hijrah dan kebaikan kita insya-Allah. Okey. Wallahu alam, itu sajalah perkongsian saya pada kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat beramal. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.